A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke channel Cikgu Kasim Latif. Dalam siri ke-14 ini atau segmen ke-14, saya akan membicarakan tentang merancang penutup ucapan. Jika tuan-tuan, para guru, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi telah mengikuti keseluruh panduan berucap ataupun panduan berpidato yang telah saya buat dalam siri-siri sebelum ini, saya telah membicarakan yang pertamanya ialah bagaimana cara kita hendak mengawal gugup. Yang kedua, sebelum kita berpidato, kita mestilah menganalisis halayak ataupun audiens kita. Kita analisis majlis tersebut dan kita analisis diri kita sendiri sama ada sesuai untuk berpidato dalam halayak ataupun majlis tersebut. Yang ketiga, saya telah membicarakan sebelum kita berpidato, kita mestilah mengumpul idea ataupun maklumat daripada pelbagai bahan. Kemudian yang keempat, kita mestilah setelah mendapat bahan, kita mesti atur bahan-bahan tersebut yang mana dahulu didahulukan. Yang kelima, merancang pengenalan ucapan. Kita ada langkah-langkah yang tertentu yang telah saya bicarakan dalam episod yang berkaitan dengan merancang pengenalan ucapan. Hari ini tibalah masanya dalam segmen yang ke-14, saya akan membicarakan tentang merancang penutup ucapan. Dalam segmen yang ke-15 nanti, membuat latihan berucap, dan seterusnya yang akhir sekali, menyampaikan ucapan. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, para guru, para mahasiswa, mahasiswi, para pelajar yang saya kasih sekalian, bagaimanakah kita hendak menyediakan ucapan ataupun penutup pidato kita yang mantap? Biasanya kita buat dalam ucapan-ucapan biasa, kita terus je sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun ada yang berpantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tetapi di dalam pidato, ada dua perkara yang kita tidak boleh tinggalkan. Wajib. Dalam pidato, wajib ada dua elemen ini untuk menjadikan pidato kita itu sentiasa diingati oleh audiens kita. Yang pertama, ialah kita mesti membuat review. Pada peringkat pengenalan, kita buat preview. Kita jelaskan apa yang akan kita bicarakan dalam pidato kita. Dalam segmen penutup ini, review adalah kita mengingatkan semula audiens kita apa yang telah kita bicarakan. Sebagaimana yang saya dah beritahu pada siri-siri yang lepas, dalam pidato umum biasanya kita akan membicarakan 5 atau 6 isu penting. Ataupun isi-isi pentingnya ada 6. So, kita mesti mengingatkan semula audiens yang kita telah bicarakan 6 isi penting secara sekali lalu dalam bahagian review penutup ini. Beritahu yang kita nak berhenti. Audiens suka. Audiens amat suka apabila kata sebelum saya mengakhiri pidato saya. Audiens pun dah bersedia, bagus dah nak habis dah. Yang kedua, kita mesti ringkas dan sebut ulang idea-idea utama kita. Sebab mana saya beritahu, kalau ada 5 idea utama, sebut kelima-lima. Saya telah bicarakan tentang 1, 2, 3, 4, 5. Diharap para penonton, para audiens dapat menangkap, mengambil idea tersebut. Setelah kita beri review, dan yang akhir sekali, yang kedua,
mesti kita beri kenyataan untuk diingati. Ini sangat penting. Supaya idea-idea yang kita lontarkan nanti akan menjadi ingatan yang kekal dalam minda audiens kita. Sebagai contohnya, kita boleh kaitkan dengan teknik menarik perhatian atau merujuk kepada tema program, atau kita boleh kata, tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan jika esok, sampaikan apa yang kita nak sampai itu. Kemudian kita boleh membentuk mood atau merayu. Contoh, sebelum saya mengakhiri pidato saya merayu tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya sebut, kita ulang 3 kali. Supaya orang ternanti-nanti apa yang kita nak sampaikan. Yang itu yang akan mereka ingat sampai bila-bila. Contoh, kita rayu. Kalau topik kita adalah tentang kebersihan. Saya rayu tuan-tuan dan puan-puan, jika makan gula-gula atau makan apa-apa, tak ada tong sampah di sekitar, simpan dalam kocer. Contoh. Ataupun kita boleh buat cabaran. Saya cabar tuan-tuan supaya tidak buang sampah dalam masa-masa ni dan seterusnya masa akan datang. Kalau tentang rokok, saya cabar tuan-tuan, berhenti merokok. Jangan merokok lagi. Contoh. Mungkin ada orang tak berkenan lah kalau kita cabar dia cara begitu. Tetapi jika kita seorang pemidato yang baik, kita dah lontarkan idea kita yang begitu besar tadi, dalam isi yang 5 atau 6 itu, dah tentu audiens akan terfikir-fikir. Dan ada kemungkinan, ada audiens yang akan terpengaruh dengan ideologi yang kita sampaikan. Sama juga dengan merayu. Saya merayu diri saya contohnya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti merokok sekarang contohnya. Ataupun tuan-tuan, seorang pemidato boleh juga membuat satu senarai macam memorandum. Okey, tulis atas tu, saya berjanji saya tidak akan membuang sampah contohnya. Ataupun saya berjanji saya tidak akan merokok mulai hari ini. Kemudian minta mereka suruh setiausaha ke edarkan borang tersebut, mereka tulis nama dan tanda tangan. Itu satu cara yang baik untuk kita mempengaruhi audiens kita. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin, guru-guru, mahasiswa, mahasiswi, adik-adik yang saya kasihi, jika kita mengikut langkah yang telah saya beritahu sebentar tadi, langkah penutup, iaitu mesti kita review apa yang telah kita sampaikan dan kemudian kita berikan kenyataan untuk diingati. Sudah tentu para audiens akan terpukau dengan ideologi yang kita sampaikan. Akhirnya ada kemungkinan ramai yang akan terpengaruh dengan ideologi tersebut dan mengikuti apa saja yang kita sarankan berdasarkan topik yang kita bicarakan. So, tuan-tuan dan puan-puan, selamat mempelajari pidato, mantapkan diri untuk berpidato di hadapan khalayak supaya kita menjadi seorang pemidato yang hebat yang dapat mempengaruhi orang, apalagi jika tuan-tuan dan puan-puan, mahasiswa-mahasiswi, adik-adik yang bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi seorang ahli politik contohnya. Inilah laman yang perlu dipelajari untuk kita membiasakan diri menjadi seorang pemidato untuk mempengaruhi masyarakat contohnya. Supaya ideologi yang kita lontarkan itu menjadi ikutan kepada audiens yang kita sasarkan. Untuk sekian kali ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana mengikuti channel Cikgu Kasim Latif ini. Dan jangan lupa subscribe, percuma. Tekan butang loceng, percuma juga. Share dengan rakan-rakan seramai mungkin, juga percuma. Dan jika ada persoalan, boleh
tuliskan komen anda di bawah ini. Untuk itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita jumpa lagi dalam segmen ke-15. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.